Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami kumpulan 1 akan membentangkan tentang ideologi positivism. Ini merupakan ahli-ahli kumpulan kami. Definitely positivism. Um, Aliran falsafah yang menganggap bahawa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti, berlawanan dengan benda fisik. Ini daripada Thomas Dewan, edisi keempat. Seterusnya, positivism ini menurut aliran falsafah menyatakan ilmu alam empirik sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai objektif dan metafisik. Seterusnya, positivism menganjurkan penggunaan pemikiran yang bersifat logik dan mempunyai analisis objektif untuk mendedahkan undang-undang dan prinsip-prinsip yang menguasai dunia yang semula jadi dan sosial. Ia juga mementingkan penggunaan yang sahih dan boleh diukur serta menolak sepenuhnya penjelasan spekulatif. Nama saya Hashmi Kalimatu. Tokoh-tokoh positivism. Perkembangan positivism telah dipengaruhi atau dikaitkan dengan beberapa tokoh. Pemikiran tokoh positivism telah dibentuk oleh pelbagai pemikir atau tokoh dari semasa ke semasa dan terdapat pelbagai interpretasi dan variasi tentang positivism yang telah muncul. Hasil semangat pengasas atau tokoh-tokoh ini telah meletakkan asas kepada perkembangan tradisi positivism seterusnya. Pertama sekali, Auguste Comte. Beliau ialah bapa sosiologi moden dan berkata bahawa orang yang pertama kali memperkenalkan dan menggunakan istilah sosiologi pada tahun 1838 dan juga Cause de Philosophie Positif atau Cause of Positive Philosophy dan System of Positive Quality adalah asas kepada kerangka positivism. Keduanya, John Stuart Mill mendekatkan jurang di antara sains semajari dan sains sosial dengan pendekatan aplikasi, metod saintifik dan analisis empirikal dalam kajian tentang kelakuan manusia, system of logic. Ketiga ialah Ali Emile Durkheim, ialah ahli sosiologi terbuka yang menganjurkan tradisi positif dalam penekanan penyelidikan empirikal dan kajian saintifik tentang masyarakat dan juga penekanan kepentingan fakta sosial dan impaknya kepada sikap individu. Contohnya, The Rules of Sociology Method and Suicide, the study in sociology. Keempat ialah tokoh Ernest Mach yang berkata bahawa mendekatkan jurang di antara sains semajari dan sains sosial dengan pendekatan aplikasi, metod saintifik dan analisis empirikal dalam kajian tentang kelakuan manusia. Contohnya System of Logic. Kepentingan penaklukan induktif dan penggunaan bukti boleh dilihat dalam menimba ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri positivism. Kita ada observasi empirikal, iaitu menghargai pengalaman deria dan pengumpulan bukti empirikal melalui pemerhatian dan eksperimen. Dan ilmu hendaklah diperoleh daripada fakta yang objektif dan boleh diperhatikan dan bukannya tafsiran subjektif atau spekulasi metafizik. Dan kemudian kita ada objektif dan nilai neutrality, iaitu menyokong penyelidik untuk mengekalkan pendirian yang terpisah dan tidak berat sebelah, memisahkan fakta daripada nilai atau berat sebelah peribadi. Dan bertujuan untuk mengkaji fenomena secara objektif, bebas daripada tafsiran subjektif atau pertimbangan moral. Kemudian fokus kepada aspek yang boleh diperhatikan dan boleh diukur. Kemudian kita ada metod saintifik, iaitu yang melibatkan merumuskan hipotesis yang boleh diuji, menjalankan eksperimen atau pemerhatian sistematik dan mengumpul dan menganalisis data dan akhir sekali membuat kesimpulan berdasarkan bukti empirikal. Kemudian metod saintifik juga memastikan ketegasan, objektiviti dan kebolehulangan dalam memperoleh ilmu. Kemudian seterusnya, ciri-ciri seterusnya iaitu pengesahan dan kebolehpalsuan.
Tuntutan dan hipotesis hendaklah tertakluk kepada ujian empirikal dan mampu dibuktikan atau disangkal melalui pemerhatian dan eksperimen. Kebolehpalsuan dilihat sebagai kriteria penting untuk membezakan tuntutan saintifik daripada yang tidak saintifik. Ciri seterusnya, kita ada analisis kuantifikasi dan kuantitatif, iaitu mengukur dan menilai pemboleh ubah untuk membentuk hubungan sebab akibat dan undang-undang am. Percaya bahawa data yang boleh diukur atau dinilai dan analisis statistik menyediakan objektif dan bukti yang boleh dipercayai untuk membuat kesimpulan dan membuat ramalan. Kemudian kita ada reduksionisme, iaitu berusaha untuk memecahkan fenomena kompleks kepada komponen yang lebih mudah dan boleh diukur dan dianalisis. Pendekatan reduksionis ini bertujuan untuk menerangkan fenomena kompleks dengan mengurangkannya kepada bahagian konstituennya dan memahami hubungan antara bahagian tersebut. Kemudian kita ada kemajuan dan ketenteraman sosial. Percaya dalam kemajuan dan idea bahawa ilmu dan kemajuan sains menyumbang kepada peningkatan masyarakat dan menyokong pengetahuan saintifik untuk menggalakkan ketenteraman sosial, kestabilan dan kemajuan dengan menangani cabaran masyarakat dan memperbaiki keadaan manusia. Ini adalah penting untuk diperhatikan bahawa walaupun ciri-ciri ini mentakrifkan positivisme, sarjana dan pemikir yang berbeza boleh mentafsir dan menggunakan prinsip positivisme pada tahap yang berbeza-beza. Tambahan pula, perbincangan kontemporari sering menyalahkan batasan dan kritikan positivisme, mengalahkan integrasi pelbagai perspektif dan pendekatan untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kompleks. Pengaruh positivisme kepada institusi. Pengaruh yang membentuk metodologi, pendekatan dan cara berfikir kepada institusi. Institusi perubatan dan penjagaan kesihatan. Prinsip positivisme telah ditekankan dengan menggunakan bukti empirikal dan penyelidikan saintifik untuk membuat keputusan klinikal. Seterusnya, institusi penguatkuasaan undang-undang dan keadilan jenayah. Positivisme mempengaruhi institusi dan organisasi dalam sistem keadilan jenayah. Ia menyumbang kepada usaha mencari keadilan, mengumpul bukti dan penyelesaian adil kes jenayah. Akhir sekali, institusi akademik dan pendidikan pengaruh positivisme boleh dilihat dalam metodologi, penyelidikan dan promosi amalan pengajaran berasaskan bukti. Masalah dan penyelesaian pengaruh positivisme kepada institusi perubatan dan penjagaan kesihatan. Masalah pertama, penekanan yang berlebihan pada ukuran kuantitatif kualiti dan hasil penjagaan kesihatan yang mungkin mengabaikan aspek penjagaan yang berpusatkan pesakit. Yang kedua, selalu mengutamakan penunjuk yang boleh diukur seperti kadar kematian, kadar kejayaan rawatan atau tempoh penginapan hospital yang berpotensi mengabaikan pengalaman subjektif, keutamaan dan dimensi psikososial kesejahteraan pesakit. Dengan solusinya, yang pertama, menggabungkan ukuran hasil yang dilaporkan pesakit, PROM, dalam penilaian penjagaan kesihatan. Yang kedua, membangunkan garis panduan penjagaan berpusatkan pesakit. Yang ketiga, tingkatkan latihan dan pendidikan yang menekankan kemahiran komunikasi, empati dan pendekatan berpusat pesakit untuk menjaga. Yang keempat, galakkan penyelidikan tentang hasil berpusatkan pesakit. Masalah dan penyelesaian pengaruh positivisme kepada institusi penguatkuasaan undang-undang dan keadilan jenayah. Masalah pertama adalah kebergantungan pada metrik kuantitatif dan data statistik untuk menilai keberkesanan strategi pengecaan dan kawalan jenayah. Masalah seterusnya adalah selalunya mengutamakan penunjuk berangka seperti kadar jenayah, kadar tangkapan dan kadar sabetan sebagai ukuran kejayaan yang berpotensi membayangi aspek penting keadilan yang lain seperti keadilan, kesaksaman dan kesan ke atas komuniti terpinggir. Tantangan pertama adalah pupuk penyelidikan kualitatif yang boleh membantu mengenal pasti isu sistematik berat sebelah dan akibat yang tidak diingin yang mungkin terlepas pandang oleh metrik kuantitatif. Melaksanakan amalan keadilan pemulihan yang menekankan pembaikan kemudaratan yang disebabkan oleh jenayah, menggalakkan dialog dan persefahaman antara mangsa, pesalah dan masyarakat. Yang ketiga adalah
menanangi bias dan diskriminasi dengan melaksanakan program dan dasar latihan yang bertujuan untuk mengurangkan berat sebelah tersirat dan menggalakkan sensitiviti budaya, masalah dan penyelesaian pengaruh positivism kepada institusi akademik dan pendidikan. Masalah pertama adalah penekanan yang berlebihan terhadap ujian piawai dan langkah-langkah penilaian kuantitatif sebagai kaedah utama untuk pilih pencapaian pelajar dan kualiti pendidikan. Masalah seterusnya adalah sering mengutamakan ukuran objektif seperti markah dan grade ujian yang mungkin menghadkan skop penilaian dan mengabaikan aspek penting pendidikan yang lain. Cadangan untuk mengatasi masalah terusnya adalah pembaharuan dasar yang menggalakkan pendekatan pendidikan yang lebih komprehensif dan seimbang. Seterusnya, maklum balas kuantitatif nilai dan penilaian formatif seperti memberikan maklum balas yang membina penilaian berterusan dan peluang untuk penambahbaikan boleh menyokong pertumbuhan dan perkembangan pelajar. Pupuk pelbagai kaedah penilaian yang termasuk menggabungkan penilaian berasaskan prestasi, portfolio, projek dan pembentangan yang membolehkan pelajar menunjukkan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan mereka dalam pelbagai cara. Seterusnya, isu semasa yang berkaitan dengan positivisme. Tokoh Rima menyatakan bahawa sarjana Barat masih menganggap agama sebagai pemboleh ubah sahaja dan bukannya fakta pemikiran, dan seterusnya dijadikan isu dan konflik di beberapa negara. Akhir katanya, rangka kerja keseluruhan teori hubungan antarabangsa ialah positivisme sepenuhnya dan tidak mengambil kira teori agama sepenuhnya. Saya ingin membentangkan mengenai penyelesaian isu semasa. Positivism dalam hubungan antarabangsa iaitu adalah kajian politik antarabangsa serta analisa data statistik mengenai konflik antarabangsa. Melalui PBB, piagam PBB dan perjanjian antarabangsa menggunakan gabungan prinsip positivitis, nilai moral dan etika serta kepentingan geopolitik. Operasi PBB perlukan konteks yang lebih meluas selain daripada positivism semata-mata. Hubungan antarabangsa adalah dinamik iaitu hendaklah mengikuti perkembangan semasa dan penyelidikan ilmiah dalam HA serta hendaklah fahami sifat berkembang disiplin dan potensi pengaruh perspektif teori lain dalam urusan hubungan antarabangsa. Itu sahaja daripada saya. Saya menyerahkan kepada presenter yang lain. So, penyelesaian positivism. So, ini mempunyai 3 jenis iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah rukun negara dan falsafah sejahtera. So, pertama ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Ianya menyediakan rangka kerja menyeluruh yang menekankan pendidikan holistik dan boleh membantu menangani beberapa batasan yang berkaitan dengan pendekatan positivis semata-mata dalam pendidikan. So, yang pertama ialah pembangunan holistik. So, yang kedua ialah kurikulum yang seimbang. Falsafah rukun negara ialah satu set prinsip yang menjadikan asas kepada perpaduan nasional dan perpaduan sosial di Malaysia. Walaupun ia tidak secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan positivism, ia menjadikan rangka kerja yang menggalakkan masyarakat yang seimbang dan eksklusif, yang boleh menangani beberapa batasan yang berkaitan dengan perspektif positif semata-mata. Kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun positivism sering menekankan bukti empirikal dan rasional, prinsip kepercayaan kepada Tuhan mengiktiraf kepentingan kerohanian, kepercayaan dan kepelbagaian kepercayaan agama dalam masyarakat. Seterusnya, kesetiaan kepada raja dan negara. Walaupun positivism mungkin menumpukan pada hak individu dan membuat keputusan yang rasional, prinsip ini menekankan kepentingan kesetiaan patriotisme dan identiti kolektif. Seterusnya, keluhuran dan perlembagaan. Walaupun positivism mungkin menumpukan pada fakta dan data objektif, prinsip ini mengiktiraf kepentingan perpaduan sosial, kepelbagaian budaya dan pemahaman antara etnik. Seterusnya, kedaulatan undang-undang. Walaupun positivism mungkin mengutamakan undang-undang positivism yang kesahihannya undang-undang berdasarkan sumbernya, prinsip ini menekankan dimensi etika dan moral tatbik urus.
Seterusnya, kesepahaman dan kesusilaan. Walaupun positivisme mungkin mengutamakan fakta yang boleh diperhatikan dan bukti empirikal, prinsip ini mengiktiraf dimensi moral tingkah laku manusia. Ia menekankan pemukaan nilai, pembangunan sosial dan kewarganegaraan yang bertanggungjawab. Falsafah sejahtera. Falsafah berfungsi sebagai prinsip panduan untuk pembangunan holistik dan mampan di negara ini, merangkumi pelbagai dimensi kesejahteraan individu dan masyarakat. Walau bagaimanapun, falsafah itu menggalakkan pendekatan yang seimbang kepada pembangunan yang berpotensi menangani beberapa batasan atau cabaran yang berkaitan dengan positivisme. Menekankan kesejahteraan holistik. Falsafah menekankan aspek seperti memenuhi rohani, keharmonian sosial, pemeliharaan budaya dan kelestarian alam sekitar. Seterusnya, falsafah menghargai aspek pembangunan kualitatif. Dengan menekankan kepentingan aspek kualitatif seperti pemenuhan peribadi, kebahagiaan dan kelakuan beretika, ia menggalakkan pertimbangan yang lebih luas tentang pengalaman manusia, emosi dan kesejahteraan subjektif yang sebab itu menggalakkan pendekatan yang seimbang. Falsafah juga mengiktiraf saling kebergantungan kemajuan ekonomi dan perpaduan sosial dan kelestarian alam sekitar. Pendekatan seimbang ini boleh membantu mengurangkan potensi kesan negatif daripada fokus positif semata-mata pada akhir sekali mengutamakan kebajikan masyarakat dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Falsafah menggalakkan dasar dan inisiatif yang mengenai ketidaksamaan sosial, menggalakkan keterangkuman dan meningkatkan kualiti hidup keseluruhan. Kesimpulannya, positivisme merupakan perspektif falsafah yang menekankan penggunaan pemerhatian empirikal dan kaedah saintifik untuk memahami dan menjelaskan dunia. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai batasan seperti potensi pengabaian pengalaman subjektif, aspek kualitatif dan dimensi moral kewujudan manusia. Bagi menangani batasan positivisme dan memupuk pembangunan holistik yang merangkumi pelbagai dimensi kewujudan manusia, falsafah-falsafah Malaysia telah dibentuk untuk melengkapi dan melangkaui positivisme dengan menekankan aspek kualitatif kepelbagaian budaya, kesejahteraan rohani, tingkah laku beretika dan keharmonian sosial. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.